Saya faham konsep dan aspirasi tersebut, dan saya kira konsep penyatuan adalah konsep yang terpuji yang mana tidak boleh kita nafikan. Meskipun begitu, dalam landscape politik ada parti-parti yang berbeza. Kalau kita semua dalam satu parti, mungkin perkara ini tak berbangkit. Tapi realitinya kita ada sejarah yang berbeza. Dengan PPBM pula luka, sejarah yang agak barulah lukanya. Jadi tak boleh dinafikan IR bahawasanya memang akan timbul soal agihan kerusi, soal jawatan-jawatan tertentu, dan bukan hanya soal politik jawatan ini semata-mata untuk jawatan, tapi soal dasar siapa yang dihadapankan dalam pentadbiran kerajaan andainya kita menang. Jadi perkara-perkara itu bukanlah sebab UMNO atau PAS atau PPBM mengejar jawatan semata-mata, tapi sebab mungkin setiap parti merasakan bahawa aspirasi dia, kepimpinan dia, gaya dia itulah yang terbaik untuk Malaysia atau untuk orang Melayu, untuk orang Islam. Menyedari hakikat tersebut, tak boleh dinafikan, di sinilah timbulnya siapa yang ke hadapan. Mungkin dominasi satu istilah yang keras, tapi saya yakin AR faham maksud saya. Siapa yang nak dihadapankan, parti mana yang merasakan bahawa dialah yang paling ada kekuatan untuk lebih banyak kursi contohnya, lebih banyak tempat dalam kedudukan kepimpinan contohnya. Saya yakin itu adalah satu perkara yang adil untuk mana-mana parti minta. Jadi sekali lagi saya ulang, IR, adakah PAS selesa andai kata UMNO mengatakan okey, untuk demi penyatuan kita sanggup berkorban, tapi ada perkara-perkara tertentu yang UMNO nak make sure UMNO di hadapan. Adakah PAS sedia untuk terima perkara tersebut? Sebab itu saya katakan tadi, keadilan adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu maksud objektiviti. Bila kita berbincang, kita tahu akan ada sedikit kepayahan dan kesulitan. Sebab luka di antara UMNO dan Bersatu juga dirasai oleh PAS. Sewaktu bagaimana kawan-kawan kita daripada PAS yang telah lama bersama dengan kita keluar dan membentuk Parti Amanah. Kita tahu dan kita rasai. Dan kita juga merasai putting ourselves into your shoes. Bagaimana nak menerima mereka kembali adalah satu perkara yang amat sukar. Tetapi kalau kita melihat perkara ini dari sudut objektif, ya, dan didatangkan dengan sifat ansor tadi, iaitu berlapang dada, memberi. Ya, contoh kita kata UMNO dah ada berapa kursi sekarang ni? Kalau ditambah-tambah semua ada lebih kurang 50 kursi. Dalam kes objektif berkira dalam PRU ke-14. Jadi, kalau berbincang dengan PAS kursi, kan, ada beberapa kursi-kursi yang kita estimate, kita anggar winnable. Kenapa tidak UMNO membuka seluas-luasnya kata kalau PAS baru menang 18, why not kami bagi lagi kursi supaya PAS menang kepada 40 kursi, supaya lebih kurang sama aja kita berdua. Nampak? Itu yang saya maksudkan suci jiwa. Walaupun di sana akan ada sedikit kesukaran, sebab kita melihat perkara itu bukan dari sudut pembahagian kursi, juga kepada orang bawah, pekerja-pekerja kita, mindset rakyat dan sebagainya. Sebab itulah dalam berbicara tentang perpaduan ini terlampau banyak variables. Dan variable ini tak akan boleh selesai tanpa kita masuk dalam satu perikatan ataupun satu hubungan muafakat dengan hati yang ikhlas. Tapi kalau kita belajar juga, aku nak menang, kau nak menang, at the end of the day, yang menang adalah Pakatan Harapan. Jelas.